Yang kedua berkenaan dengan dos penggalak. Dos penggalak ni dia tidak ada tarikh tutup program ni. Kita akan teruskan sebab setiap hari masih lagi ada dalam 7-8 ribu di seluruh Malaysia lah yang menerima dos penggalak. Di Terengganu 46.3% telah menerima dos penggalak, ya. Jadi saya pun telah minta Dr. Kasmani tadi untuk tingkatkan usaha supaya dos penggalak ini dapat kita tingkatkan lagi liputannya, lebih-lebih lagi sebelum Hari Raya Aidilfitri. Kenapa saya sebut begitu? Sebab untuk Hari Raya ni, kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah memberi jaminan kepada keluarga Malaysia yang mereka boleh balik kampung. Tiada apa-apa sekatan, rentas negeri dan sebagainya. Maka kami di Kementerian Kesihatan pun puas hati dengan trend pandemik dan trend jangkitan sekarang ini tidak mengundang risiko yang besar. Lagipun hospital kita tidak berdepan dengan tekanan, tidak ada tekanan dari segi pemasukan hospital, tidak ada tekanan dari segi kemasukan ke unit rawatan rapi. Jadi kita yakin boleh balik kampung, boleh balik jumpa saudara mara. Tetapi lebih baik kita memberi perlindungan kepada ibu bapa kita, kepada warga tua kita, ya. Sebab kita balik kampung, anak-anak balik kampung, balik daripada Kuala Lumpur, balik Kuala Terengganu, balik Marang, balik Besut, balik Bukit Besi, ya. Dan kita tak tahu, mungkin kita bawa balik virus. Boleh saja kita buat test, tapi ada yang tak buat test. Jadi lebih baik kita pesan kepada ibu bapa kita, ambillah dos penggalak di klinik yang berdekatan, ya. Along nak balik ni, elok mak pergi ambil dos penggalak dulu. Manalah tahu Along bawa balik COVID ke apa, ya. Sebab kita tahu bahawa gejala yang buruk ini sangat-sangat banyak kita lihat di kalangan warga tua. Orang muda ni tak sangat, terutamanya Omicron lah. Mungkin para media pun kalau dah dijangkiti ataupun kenal kawan-kawan yang dijangkiti, dia boleh pulih di rumah saja. Tetapi kalau warga emas dia dapat, walaupun Omicron, dia ada risiko tinggi. Ada yang kita kena masuk ke dalam ICU, ada yang kita kena bagi alat bantuan pernafasan, ventilator, ada yang kena intubated dan sebagainya. Jadi Omicron ni masih lagi merupakan satu penyakit yang serius, terutamanya kepada warga emas dan juga mereka yang ada penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, hypertension, dan juga kencing manis ataupun diabetes, dan juga kepada mereka yang ada masalah sistem imun. Jadi bagi mereka yang kata COVID Omicron ni sudah jadi macam sesama biasa, mungkin untuk setengah orang dia sesama biasa, tetapi untuk warga emas, untuk mereka yang ada tekanan darah tinggi, kencing manis, dan mereka yang ada sistem imun yang lemah, COVID Omicron ni adalah penyakit yang serius, yang boleh membawa mudarat yang serius. Jadi bagi mereka sangat-sangat digalakkan untuk mendapatkan booster. Sebab kalau dijangkiti dengan Omicron ini, kesan dia, gejala dia adalah buruk kepada kumpulan yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam kita masuk ke dalam fasa peralihan, untuk sebahagian besar 98% daripada kes aktif boleh saja pulih di rumah, duduk rumah 7 hari, makan Panadol, dan dia akan pulih, ya. Tetapi bagi sebahagian daripada mereka yang saya sebut, kategori yang saya sebutkan tadi, COVID Omicron masih lagi penyakit yang serius. Sebab itu kita mestilah melindungi mereka yang berisiko tinggi dalam masyarakat kita. Kita tak boleh lepas tangan saja kata okay, just live with COVID, pandai-pandai kau lah. Tak boleh. Kementerian Kesihatan Malaysia kita ada duty of care, ada tanggungjawab kepada mereka yang berisiko tinggi. Sebab itu saya merayu supaya dapatlah dos penggalak bagi terutamanya warga emas yang belum lagi dapat dos tersebut. Di Terengganu, warga emas 60 tahun ke atas yang belum lagi dapat booster, ya, dos penggalak adalah 50%. 50.8% dah dapat. 49.2% belum dapat lagi. Lebih kurang 50-50 lah. Satu daripada dua warga emas Terengganu dah dapat, separuh lagi belum dapat.
Kalau dulu alasan dia kata makcik tak nak ambil sebab makcik tak pergi mana-mana pun, tetapi hari raya ni anak makcik akan balik, so lebih baiklah kita ambil booster tu, ya? Untuk jangkaan YB lah, untuk hari raya aktiviti ni akan ada peningkatan tak kes COVID. Kemudian satu lagi soalan, macam YB puas hati tak dengan pengambilan booster? Booster ni keseluruhan kita dah sampai 70%, ya. Memang sasaran awal kita 70%, tapi memandangkan saya booster ni saya lebih melihat kepada golongan warga emas, ya. Warga emas booster pencapaian 77%, ya, 77%. Kalau boleh saya nak sampai 90% ataupun lebih, sebab yang lain ni elok dapat booster, tapi bagi saya warga emas ni sangat-sangat mustahak mereka dapat booster untuk melindungi mereka. So kita akan usahakanlah untuk kita sampai ke sasaran 90% warga emas dapat booster. Sekarang ni 77%. Maksudnya kalau ikut YB masih tak memuaskan tak? Yalah, kita nak kena sampai 90%, kena push lagi. YB ada target tak nak capai 90% tu dalam tempoh berapa bulan? Kita tak adalah target, tapi saya harap dalam sebulan dua ni kita dapat sampai ke peringkat 90%, ya. Kalau kesedaran di kalangan warga emas, terutamanya bila dia tahu raya ni anak dia akan balik, kan, dia sendiri sukarela kata lebih baik saya melindungi diri saya. Sebab ini saya nak ingatkan sekali ni, ini first raya. Mungkin kita lupa sebab dah sejak 1 hari bulan April ni kita dah bebas buat apa-apa, kan. So kita dah ingat, kita dah lupa dah zaman PKP. Ini first raya kita boleh rentas negeri tau. So ini first time yang mana keluarga yang ramai akan balik sekali. Mungkin selepas hari itu bila kita bagi kebenaran rentas negeri, mungkin seorang dua saja yang balik, tapi ini semua akan balik sekali serentak. Dan bila dia balik ke rumah sendiri, dia tak akan pakai mask sebab dia ada dalam rumah, satu household, jadi dia akan buka mask. So risiko jangkitan akan jadi tinggi. So di sinilah saya risau. Soalan tadi sama ada saya jangkakan akan meningkat atau tidak. Ya, memang betul. Raya ni kita jangkakan akan meningkat kes, terutamanya sebab bila balik nanti dia akan bergaul antara saudara mara dia tak akan pakai mask. So memang ada risiko naik. Tapi kita, Kementerian Kesihatan, kita ready, kita bersedia untuk untuk merawat, kita bersedia untuk memberi rawatan kepada mereka kalau gejala dia teruk, ya. So kita dah bersedia, tapi kita memang jangkakan akan ada. Sebab itulah saya minta untuk warga emas terutamanya, dapatkanlah dos penggalak anda. Dan kita pun dah umum dah ni 2-3 hari lepas, bagi mereka warga emas yang dah dapat dos penggalak, yang ada penyakit yang serius lah, dia boleh dapat dos yang keempat. Ini tak paksa, ya. Ini pilihan saja.